percubaan 1 2 3, percubaan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dijemput yang berhormat YB Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Pengerusi Majlis Perunding PDS, diiringi Tuan Haji Husin Ismail dan YB Ustaz Muhammad Misbahul Munir Mastuki untuk mengambil tempat yang disediakan dan bersedia untuk menyanyikan lagu. Para tetamu hadirin sekalian diminta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Al-Amalulillah. Persilakan. Allah
Silakan untuk duduk. Indah berbalam si awan petang, berarak megah di Tanjung Bidara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen Kubang Kerian merangkap pengerusi Majlis Perunding Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Husin bin Ismail, Presiden Yayasan Amal Malaysia. Yang berusaha Al-Fadil Yang berhormat Ustaz Misbahul Munir bin Masduki, Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia merangkap Mudir Pusat Dakwah Serantau, ahli-ahli lembaga pengarah Yayasan Amal Malaysia, ahli-ahli Majlis Perunding Pusat Dakwah Serantau, seterusnya hadirin hadiran yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan pelancaran dana pembinaan Pusat Islam Kompleks Pusat Dakwah Serantau yang akan dibina bersebelahan dengan bangunan Asrama Kompleks PDS. Sebagai makluman hadirin, majlis kita pada malam berbahagia ini juga turut disiarkan secara live di Facebook Yayasan Amal Malaysia. Semoga majlis ringkas kita ini dapat berjalan dengan lancar dan sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sudilah Tuan tampil ke depan menyambut salam. Sudilah Tuan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Majlis dengan ini menjemput yang berusaha Tuan Haji Husin bin Ismail, Presiden Yayasan Amal Malaysia untuk tampil memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati pengacara majlis, yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadil Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku pengerusi Majlis Perunding Pusat Dakwah Serantau. Yang saya hormati Fadil Yang berhormat Ustaz Misbahul Munir bin Masduki, Mudir Pusat Dakwah Serantau merangkap Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia. Yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa Yayasan Amal Malaysia, yang diraikan Al-Fadil yang sangat dihormati Pak Dr. Daing Sanusi, Tuan Haji Ahmad, Tuan Haji Abdul Rahman Ahmad, Tuan Haji Abdul Rahman Nawas, sahabat-sahabat dalam kepimpinan Yayasan Amal, pelajar-pelajar PDS yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita insya-Allah untuk mengadakan satu sesi yang kita harap sangat ringkas sebenarnya, mengambil kesempatan daripada mesyuarat Majlis Perunding Pusat Dakwah Serantau yang diadakan pada malam ini. Kami terpaksa mengolah ruang sedikit ini kerana tidak mudah untuk mendapat kunjungan datang tetamu terhormat kita dan juga khususnya Datuk Tuan yang menjadi pengurusi Majlis Perunding. Event yang khusus kita nak bawa pada sesi ringkas ini ialah untuk bersama-sama kita menggerakkan satu majlis pelancaran
yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Maksud perancaran ialah ke arah ataupun pelancaran kutipan dana untuk pembangunan sebuah pusat Islam ataupun apostrofi bulatnya masjid lah. Sebab di situnya nanti akan dijadikan tempat kita solat Jumaat dan solat jemaah insya-Allah. Dan pusat Islam ini sebagai pelengkap kepada kompleks pusat dakwah serantau dan kompleks Yayasan Amal Malaysia yang sedang kita bangunkan secara berperingkat di Labuhan Dagang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah keseluruhan kompleks pusat dakwah serantau dan kompleks Yayasan Amal Malaysia ini dijangkakan bakal mencecah 50 juta. Baru ni kita jangka sekitar 43 juta, tetapi setelah kenaikan harga, bukan kenaikan harga barang, desain baru masjid, pusat masjid ataupun pusat Islam. Masjid ni semua pun tempat sembahyang masjid kan. Kalau pergi Turki masjid kan. Kos yang dulunya dijangka dalam 3.6 juta, sekarang menurut arkitek kosnya bakal mencecah sekitar 12 juta setengah. Masjid ini berupa bentuk atau dengan reka bentuk arkitektur Cina. Ada orang tanya kenapa Cina? Tuan-tuan, ini pusat dakwah serantau meraihkan semua kepelbagaian budaya. Kita mensasarkan insya-Allah bangunan asrama itu bentuk bangunan moden. Bangunan masjid, bangunan arkitektur Cina. Bangunan hotel bajet, arkitektur Melayu. Lampu jalan, bentuk India. Rumah staf nantinya, rumah panjang Iban. Jadi nanti kalau nak tengok rumah-rumah tu datang ke PDS, insya-Allah ada di sini. Tuan-tuan, saya ambil sikit kesempatan ini saja untuk memperjelaskan program masjid ini. Selain daripada sebuah masjid dengan sasaran 2 tingkat, tingkat atas adalah tempat solat, yang juga di situ akan terbabit pusat penyelidikan, pengajian atau penyelidikan dakwah serantau maupun internasional. Di tingkat bawah dijangka bakal memuatkan 1,500 yang akan disesuaikan sebagai suatu convention center yang boleh dimanfaatkan untuk kepelbagaian. Selain daripada untuk aktiviti Yayasan Amal dan Pusat Dakwah Serantau, ianya juga bakal menjadi income generation kepada Yayasan Amal Malaysia sendiri insya-Allah. Saya tak hasrat untuk bercakap panjang kerana nanti apa yang bakal dilihat lakaran arkitek yang menggambarkan bentuk masjid ini akan dipaparkan, dan insya-Allah mudah-mudahan hari ini kita akan melancarkan beberapa perkara selain daripada kutipan dana yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim. Juga kita akan melancarkan kita punya QR code dan beberapa program lain yang bakal menjadi pelengkap kepada program kutipan. Kalau tidak ada aral, kita mensasarkan insya-Allah bangunan ini bakal disiapkan paling lewat 1.5 tahun kalau duit masuk. Kalau duit masuk laju lagi insya-Allah. Jadi saya bagi pihak Yayasan Amal Malaysia dan Pusat Dakwah Serantau merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kesediaan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim yang hari ini bakal menyempurnakan majlis pelancaran kutipan dana atau tabung dana pembangunan Pusat Islam, Pusat Dakwah Serantau. Saya terlupa satu benda yang kami bincang. Kita mungkin nantinya akan menamakannya sebagai Pusat Islam Sa'ad bin Abi Waqqas, sempena dengan seorang sahabat Rasulullah yang paling awal di zaman Rasulullah berkunjung untuk utusan dakwah daripada Habasyah sampai ke China, Canton atau Guangzhou.
Dan 21 tahun kemudian zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pergi lagi sekali dengan pendekatan dakwah yang lebih besar. Dan pendekatan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Rasulullah ini, daripada Habsyah menuju ke jalan ke China, laluan laut Hindi dan laut China Selatan, dengan satu pendekatan yang tak berlaku banyak di tempat lain. Berlakunya sejarah perkembangan dakwah harmoni. Tak ada peperangan, tetapi mereka menyerap masuk ke tengah gelanggang, di tengah-tengah masyarakat, sama ada di Asia Tenggara maupun ke China, sehingga satu dinasti di China pernah dipimpin oleh seorang maharaja Islam. Jadi pendekatan yang hebat inilah yang sedang PDS gerakkan, dakwah bil hal, bil hikmah, penuh harmoni. Dan insya-Allah mungkin nanti masjid ni bakal dinamakan, ataupun pusat Islam ini bakal dinamakan sebagai Pusat Islam Sa'ad bin Abi Waqqas, pendakwah ulung, dakwah harmoni yang menjejak kaki dan mewarnai dakwah dan masyarakat Islam di rantau perjalanan daripada Habsyah sampai ke China. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk dan semua kawan-kawan. Begitu saya dulu peringkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Husin bin Ismail di atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, kini marilah kita sama-sama mendengar ucapan pelancaran dana Pusat Islam Kompleks Pusat Taqwa Serantau daripada YB Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Majlis dengan penuh takzimnya dipersilakan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengacara majlis, bahagia Fadil Cikgu Husin, Musi Yayasan Aman Malaysia, Yang Berhormat Fadil Ustaz Misbah Munir Masduki, Naib Presiden ya, ke Naib Pengerusi Presiden. Jadi saya nak sebut Presiden ni pun bimbang juga, takut musim-musim pemilihan ni. Presiden Yayasan Aman Malaysia dan juga Parlimen, tahniah, dan juga mudir banyak jawatan di sekarang. Saya hormati guru saya Pak Daim Sanusi, yang bahagia Pak Abdul Rahman, dua-dua dan semua ahli-ahli kuasa yang sama Malaysia, ananda para pelajar, tenaga pengajar, guru-guru dan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat Islam, nikmat iman. Kerana daripada iman Islam itulah, tanpa iman semua tak ada makna di sisi Allah Ta'ala. Mungkin di sisi manusia ada nilai, tapi di sisi Allah, Ia akan menilai segala amalan kita. Dia tak ada nilai, melainkan di semua dibina di atas iman. Sumbangan sedekah menjadi pahala kerana iman. Kerja kita buat mendapat pahala kerana ada iman. Bahkan semua perancangan kita, penyusunan, tenaga, masa, semua bernilai kerana iman yang ada pada kita.
maka mahal nilai iman ini berbanding nilai-nilai yang lain. Kerana manusia dalam hidup dia, Allah Ta'ala menjadikan perjalanan hidup ini akan menempuh 5 alam. Kita baru tempuh alam kedua, alam rahim ibu, alam dunia. Di hadapan kita ada 3 lagi alam. Alam barzakh, alam mahsyar dan alam akhirat, syurga atau neraka. Ketiga-tiga ataupun kesemua alam ini mengangkat martabat manusia yang beriman. Walaupun Allah Ta'ala menyebut walaqad karramna bani Adam, Allah Ta'ala memuliakan bangsa manusia. Kan dia manusia, dia mulia si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila dia beriman, dia lebih mulia si Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat iman tersebut. Oleh kerana hidup kita sekejap, masing-masing akan fikir macam mana kita nak buat sesuatu amalan yang pahalanya tidak terhenti dengan matinya kita. Ada amalan yang kita buat waktu kita hidup, kita dapat pahala. Kita baca Quran, kita berzikir, kita sembahyang. Tetapi di sana ada amalan yang kita buat walaupun kita dah meninggal dunia, tapi pahalanya tidak mati dengan meninggal dunianya kita. Pahala terus berjalan. Suka tak tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi satu bank, buka akaun dan tuan-tuan dapati duit masuk setiap hari. Tiap-tiap hari duit masuk. Sampai kita tanya siapa yang masuk duit ni. Tak usah banyak lah, setiap hari masuk dalam 1000 sehari pun okey. Kan? 100 hari pun okey. Ya, tapi setiap kali kita buka handphone, masuk duit 100 setiap hari. Ya. Hingga kita akan bertanya, siapa yang masuk duit ni? Saya waktu di kementerian dulu, kita lancar projek wakaf air. Ada seorang hamba Allah, dia menderma RM1 sekali. RM1 sekali. Tiap-tiap hari dia akan masuk RM1. Tiap-tiap hari RM1 je. Tapi setiap hari. Saya minta pegawai masa tu cek siapa dia. Orang biasa, dia orang awam. RM1 sehari tuan-tuan. Bayangkan kalau pahala kita tentu bukan nilai RM1. Sebab nilai sesuatu barangan itu dia bukan bergantung pada benda tu. Tak. Dia bergantung pada tempat. Nilai sesuatu barangan bergantung kepada di mana kita berada, bukan barang tu bernilai. Handphone ni kalau kita beli mungkinlah 1000, 2000 yang second hand lah. Yang baru ni mahal sikit. Bola 10,000 handphone pun dia tak ada nilai kalau lain tak ada. Bila ada lain baru berharga telefon. Tuan-tuan bayangkan tengah-tengah kita kritikal, tiba-tiba ada handphone, ada lain satu bar, boleh hantar mesej. Berapa tuan-tuan nak bayar? Saya sering kali sebut pada kawan-kawan, sebotol air mungkin harganya RM1. Tapi kalau di padang pasir, tengah dahaga orang jual RM100, tuan-tuan akan beli tak? Beli. Ya. Sebatang buluh tak ada nilai, diambil lah dalam hutan. Tapi waktu tengah lemas, berapa tuan-tuan nak bayar sebatang buluh? 10,000, 100,000, banyak mana duit yang ada? Bermakna bahawa nilai sesuatu barangan bukan bergantung pada benda itu di mana kita berada. Sebab itu nilai pahala mungkin tak ada harga sekarang. Tuan-tuan, kalau saya bagi tuan-tuan pilih dua benda, satu saya nak bagi RM100, satu lagi nak bagi pahala, tuan-tuan pilih mana? Mesti orang ambil duit. Orang tak nak pahala. Tak percaya tuan-tuan pergi dekat orang minta sedekah tu, saya kata minta maaf lah, ini duit saya tak buat, saya sedekah Al-Fatihah. Dia marah kita balik. Ya. Sebab sekarang dia tak ada nilai.
Tapi di akhirat besok dia sangat bernilai. Sebab itu bila kita buat program, unjuran kita bukan sekadar untuk latih anak-anak kita belajar di sini. Tapi besar impak dia ialah mereka ni tidak habis di sini, habis belajar 3 tahun. Kemudian balik. Masing-masing balik dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan kawan-kawan. Ya. Mungkin di antara kita, saya tak tahu, depan saya ni mungkin satu hari akan jadi pegawai tinggi kerajaan. Mungkin satu hari akan jadi menteri. Mungkin silap-silap ada yang jadi Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri nampak tak pernah kekal yang ada ni. Ya. Tapi apa pun sebenarnya masa depan kita tak tahu apa yang sedang Allah rancang untuk kita. Ya. Tetapi yang penting ialah biarlah sesuatu manfaat waktu kita hidup, kita benar-benar manfaatkan dia apa yang maksimal kita boleh buat. Saya nak tutup mukadimah ini sikitlah. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah baginda untuk beli selai baju di pasar. Nabi bawa duit 8 dirham. 8 dirham. Sampai di pasar, Nabi berjumpa dengan seorang budak perempuan menangis, tengah duduk menangis. Nabi mendekati dia, Nabi tanya, "Kenapa kamu menangis?" Dia kata, "Ya Rasulullah, tuan saya," berarti dia ni hamba, "tuan saya suruh saya beli barang, dia bagi duit 2 dirham untuk beli barang di pasar. Sampai di pasar, saya cari duit tu hilang, ya Rasulullah. Tak tahu ke mana pergi. Melilau dia cari ulang-alik sampai tak jumpa. Dia pun nak balik, takut, tak tahu apa, akhir dia menangis." Nabi kata tak apalah. Nabi keluar duit Nabi 2 dirham ni bagi dia. Nabi kata, "Nah, ganti duit kamu yang hilang, dibeli barang yang tuan kamu kirim." Duit Nabi tinggal 6 dirham. Nabi masuk ke pasar membeli selai baju, harganya 4 dirham. Nabi pakai baju tersebut. Nabi tu pakai. Ya, ini sunnah Nabi biasa. Nabi bila pakai beli baju baru, dia tukar terus, dia pakai terus. Dia bukan tunggu hari raya, tak. Ya. Dia pakai terus. Nabi berjalan balik. Tengah jalan, Nabi jumpa seorang peminta sedekah yang tak ada pakaian, tak ada baju. Dia kata, "Tolonglah, siapa yang ada pakaian, berilah pada aku pakaian. Semoga Allah ganti pakaian yang baik bagi kamu." Dia merayu-rayu minta. Jadi sedang hidup Nabi lalu, dia nak dengar dia minta pakaian. Nabi ada baju yang lama Nabi bawa. Nabi tanggal balik baju baru tadi, Nabi bagi pada dia. Nabi pakai semula baju lama. Kalau kita confirm kita bagi yang lama tu. Tapi Nabi tanggal baju baru, Nabi bagi pada dia. Nabi pakai baju lama semula, Nabi patah balik semula ke pasar untuk beli baju lain. Ya, dengan nilai 2 dirham. Tinggal duit Nabi tinggal 2 dirham. Sampai di pasar, Nabi tengok budak tadi menangis lagi. Budak perempuan tadi masih ada lagi dan tengah menangis lagi. Nabi dekati dia, Nabi kata, "Kenapa kamu menangis lagi?" Dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah beli barang yang tuan saya kirim. Tapi saya takut nak balik. Saya takut tuan saya pukul saya. Ya, tuan saya akan denda saya. Dia takut sangat nak balik." Nabi kata, "Apa? Aku hantar kamu balik." Nabi hantar hamba ni balik ke rumah dia. Nabi salam, keluar tuan dia. Nabi cerita apa berlaku. "Hamba kamu ni, aku dah ganti duit dia hilang, dah dia dah beli barang, cuma dia takut nak balik, dia takut kamu pukul dia. Kalau kamu nak pukul dia, kamu jangan pukul dia. Kata Rasulullah, kamu pukul aku." Tuan-tuan, ni hamba ni. Nabi sanggup tawar diri dia, kalau kamu nak pukul, jangan pukul hamba ni, pukul aku. Kalau kamu nak marah, jangan marah pada hamba ni, marah pada aku. Tiba-tiba tuan dia kata, "Ya Rasulullah, dengan ini aku merdekakan hamba-Ku, ya Rasulullah." Nabi terkejut. "Kenapa kamu merdekakan dia?" Kata tuan dia, "Ya Rasulullah, karena hamba inilah kamu sampai ke rumahku, ya Rasulullah." Ya, karena hamba inilah Nabi sampai ke rumah dia.
Bayangkan beribu rumah-rumah tu. Istimewa rumah yang Nabi kunjung ni. Istimewa rumah yang Nabi hadir, Nabi kunjung rumah tu kerana hamba tu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kerana hamba ni lah kamu sampai rumah aku, dan aku rasa sangat gembira, aku merdekakan hamba ku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, 8 dirham. Tapi Nabi bagi 6. Dengannya aku boleh sedekah, dengannya aku boleh beli pakaian, dengannya aku boleh hadiah pakaian, dengannya aku boleh merdekakan hamba. Kesimpulan, harta kita lagi banyak orang dapat manfaat, lagi baik. Lagi ramai yang dapat manfaat dengan harta kita, maka lagi baik. Maka kan itulah malam ini kita lancarkan derma untuk pembinaan pusat Islam yang di dalamnya mengandungi tempat semayang, ruang diskusi dan sebagainya bagi kompleks pusat dakwah serantau bawah Yayasan Amal Malaysia. Saya yakin, percaya, ramai di antara kita perlu ambil kesempatan. Perlu ambil kesempatan, sebab kesempatan ni tidak sepanjang masa ada. Saya sering kali beritahu kawan-kawan, kalau ada orang datang minta sumbangan derma, buat masjid, buat surau, buat pasti, buat sekolah, buat apa, ambillah kesempatan, sumbanglah. Sebab kita ingat begini je, Allah hantar dia untuk beri peluang kepada kita bersedekah. Kadang-kadang yang mari jumpa kita nak bina masjid di mana? Thailand, Indonesia, Johor Bahru, rata-rata Sabah, Sarawak. Tuan-tuan bayangkan, dalam jutaan manusia, Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk jumpa kita. Kenapa? Allah hendak kita ada saham dalam pembinaan masjid tersebut. Hari ini, kepada penonton yang mengikuti siaran kita, tuan-tuan anggaplah ini peluang yang Tuhan bagi supaya kita ada saham dalam pembinaan pusat Islam kita. InsyaAllah semua sumbangan kita, kita tak tahu jadi apa. Tuan-tuan sumbang RM100 sebagai contoh, tuan-tuan tak tahu, saya pun tak tahu di mana duit nilai 100 ini. Adakah di atap, di bumbung, di tiang, di lantai, di tangga, ataupun di mana? Wallahu a'lam. Akhirat besok baru Allah cerita, rupanya RM100 itu duduk di tapak masjid, RM100 duduk di tiang masjid. Bayangkan kalau RM100 itu duduk di tap kapet masjid, lantai masjid, orang pijak semayang tiap-tiap waktu. Bayangkan kalau bumbung yang menaungi jemaah yang masuk semayang tiap-tiap saat. Bayangkan kalau dinding yang menutupi semua. Maknanya yang penting, jangan kita lepaskan peluang yang baik ini. Sedekahlah kemampuan masing-masing. Yang penting kita sama-sama ikhlas, doa pada Allah. Allah mudahkan urusan pembinaan ya, yang kita rancang. Walaupun Cikgu Sin tadi sebut dalam masa berapa tahun yang kesiap, 1,5 tahun ke duit. Saya ingat kalau duit cukup mungkin lebih cepat lagi ya, tapi bergantung pada sumbangan. InsyaAllah ya, lagi lambat kita bina, kos lagi tinggi ya, kos makin hari makin banyak, makin tinggi. Apapun kita harus bermula ya, InsyaAllah ya, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini melancarkan ya, tabung dana bagi pembinaan pusat Islam di Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia di Labuan Dagang ya, sirah ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, salah satu inisiatif berimpak tinggi di bawah kelolaan Yayasan Amal Malaysia ialah penubuhan Pusat Dakwah Serantau bagi mengorak langkah bagi melahirkan para da'i dari kalangan masyarakat Muslim di Sabah dan Sarawak yang akan pulang ke pedalaman Sabah dan Sarawak untuk mengajak lautan manusia kepada Islam. Pusat Dakwah Serantau ini dahulunya beroperasi daripada kampus sementara di Sungai Merap Luar, Kajang, Selangor
sejak tahun 2010. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, Kompleks Yayasan Amal Malaysia di Kampung Labuhan Dagang, Banting turut menempatkan fasa 1 bangunan asrama Pusat Dakwah Serantau yang baru dan berada di dalam fasa akhir pembinaan. Namun, tanpa pembinaan majlis sebagai ikon kesatuan ummah, ianya terasa sangat tidak lengkap. Para tetamu dan sidang hadirin dipersilakan untuk melihat paparan langkaran majlis berkonsepkan budaya Cina yang akan dibina di Kompleks PDS. Bagi meneruskan legasi kecemerlangan Pusat Dakwah Serantau ini, majlis ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyempurnakan gimik pelancaran dana pembinaan Pusat Islam Kompleks PDS, iaitu upacara memotong reben banting. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada YB Datuk Seri atas kesudian menyempurnakan pelancaran dana tersebut. Ayuh kita doakan semoga PDS akan terus maju jaya dalam misi murni melahirkan mata rantai para dai. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya simbolik pelancaran tersebut, maka berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man atas kesudian menyempurnakan majlis pelancaran dana. Jutaan terima kasih juga kepada semua hadirin dan hadirat sekalian yang ada bersama hari ini. Bagi memudahkan proses sumbangan pembinaan Pusat Islam, Yayasan Amal Malaysia telah menyediakan kaedah sumbangan bulanan melalui Infak Pay yang terdapat di website Yayasan Amal Malaysia. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf divinta. Saya, Siti Syanatasha binti Sahar, pengarah majlis ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Segala yang baik datang dari Allah dan yang buruk itu dari kelemahan kami sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.